Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan menerangkan bab 6 penyelesaian masalah melibatkan trigonometri bagi matematik tingkatan 5 KSSM. Standard pembelajaran kita hari ini ialah menyelesaikan masalah yang melibatkan sinus, cosinus dan tangent. Kita akan pergi pada contoh 7 buku teks muka surat 182. Okey, jadi soalan dia, dalam rajah di sebelah, QRS ialah garis lurus. Okey, jadi QRS garis lurus. Diberi QS sama dengan 8 cm dan QR sama dengan RS. Hitung soalan pertama cos X. Okey, jadi kita akan selesaikan soalan sama-sama. Okey, jadi dapat soalan kita akan keluarkan data yang ada, iaitu QS sama dengan 8 cm dan QR sama dengan RS. Okey, jadi rujuk pada rajah, di sini kedudukan QS. Okey, dia kata jarak dia sama antara kedua-dua ni. Jadi kita bahagi 2 dapat 4. Dia punya panjang adalah 4 bagi 1 bahagian. Okey, seterusnya kita akan jawab soalan cos X. Cos X. X ini apa? X ini adalah theta. Kedudukan dia punya sudut. Okey, jadi pada rajah cari X. Cikgu pusingkan gambar ni nak tunjuk awak. Okey, jadi X ni dia termasuk pada sukuan keempat. Okey, kan ni daripada kosong kan? Kosong masuk 90, jalan 180, 270. Okey, jadi X ni sudut dia termasuk pada sukuan keempat. Okey, jadi cikgu cakap dia pada sukuan 4. Okey, jadi ni sukuan 4, nilai dia daripada tadi sini kosong, 90, 180, 270, 360. Okey, jadi sukuan keempat, nilai dia di antara 270 hingga 360 darjah. Okey, jadi nilai X antara 270 hingga 360 darjah. Okey, macam mana kita nak selesaikan dia? Caranya adalah dengan menggunakan sudut rujukan sepadan. Di sini sudut rujukan sepadan dia. Okey, nak dapat nilai cos X, nak dapat nilai cos X, kita kena gunakan sudut rujukan sepadan. Kenapa kena guna sudut rujukan sepadan? Sebab X ni dia tak ada segitiga pada dia. Nilai dia pun dah masuk sukuan keempat. Jadi kita akan guna sudut rujukan sepadan. Jawapan bagi sudut rujukan sepadan dan nilai X adalah sama. Okey, jadi cikgu boleh tulis macam ni. Cos X sama dengan cos. Okey, bagi sudut rujukan sepadan tu cikgu bagi nama dia alfa kan. Okey, kalau dalam buku dia kata sudut dia adalah R P Q. Okey, jadi cikgu ikut R P Q. Okey, sebelum tu kita kena tentukan pada sukuan keempat cos adalah positif atau negatif. Okey, jadi kita ingat kita punya cara nak mengingat tata tanda nilai bagi trigonometri ikut sukuan. Al-Quran, Sunnah, Tonggak, Kejayaan. Pada sukuan keempat cos adalah positif, jadi biarkan jawapan kita dalam positif. Okay, jadi cos X sama dengan positif cos R P Q. Okey, jadi dah senanglah kerja kita. Cikgu keluarkan segitiga tu nak bagi awak nampak. Ni R, ni P, ini Q. Ni sudut yang kita nak. Okey, apakah rumus bagi cos? Saya takut hantu, kalau saya hantu tak takut sangat. Okey, jadi cos dia punya formula adalah sebelah bahagi dengan hypotenuse. Okey, jadi cikgu keluarkan nilai dia sini 4, sini 3 dan dia punya hypotenuse adalah 5. Okey, kita kenal pasti sudut. Ni sudut. Kemudian kita kenal pasti sisi. Okey, 4 ni apa? 4 ni adalah sisi bagi tentang. Sebab dia bertentang dengan sudut yang kita nak ni. Okey, jadi ini adalah tentang. Sini adalah sebelah dia. Sebab ni sudut dia di sini. Sisi dia di sini kita panggil dia sebelah. Dan yang panjang ni adalah hypotenuse.
Okey, soalan kata cos sama dengan sebelah bahagi hipotenus. Okey, jadi kita sambung. Sebelah dia adalah 3, hipotenus dia adalah 5. Okey, jadi kita akan dapat jawapan positif 3/5. Okey, jadi siap. Inilah jawapan bagi cos X sama dengan cos RPQ dapat 3/5. Kenapa positif? Sebab sudut X termasuk pada sukuan keempat di mana nilai cos adalah positif. Okey, jadi jawapan dia adalah jawapan dia adalah 3/5. Baiklah, seterusnya kita akan buat soalan kedua, tangent Y. Okey, jadi macam biasa start dengan Y pada rajah, cari kedudukan Y. Y di sini. Okey, jadi cikgu terus buat pembahagian 4 sukuan tu. Jadi Y termasuk dalam sukuan pertama, sukuan kedua. Okey, jadi daripada sini kosong masuk sini, Y masuk dalam sukuan kedua. Okey, jadi kita akan selesaikan tangent Y. Jika pelajar rujuk pada soalan Y pada Y tiada segitiga, jadi kita boleh guna sudut rujukan sepadan dia yang dalam ni. Okey, jadi sudut rujukan sepadan kedudukannya di sini. Ni alfa dia. Ataupun nama dia PRQ. Okey, jadi cikgu boleh kata tangent Y sama dengan tangent PRQ. Ni Y ni kita anggap sebagai theta. PRQ ni adalah sudut rujukan sepadan dia. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kena kenal pasti kedudukan sukuan kedua bagi tangent. Dia tanda nilai positif atau negatif. Okey, jadi Al-Quran, Sunnah Tonggak Kejayaan. Pada sukuan kedua, sign sahaja positif. Soalan kita adalah tangent. Soalan kita tangent. Tapi pada sukuan kedua, hanya sign sahaja yang positif. Okey, oleh itu nilai jawapan kita akan jadi negatif di sini. Jadi cikgu isi negatif. Di tangent Y sama dengan negatif tangent PRQ. Keluarkan segitiga tu untuk belajar lebih jelas kedudukan dia. Jadi cikgu keluarkan di sini PRQ. Sini 3, sini 4, sini 5. Okey, berbalik kepada kita punya fungsi trigonometri bagi tangent. Nak dapat nilai tangent adalah tentang bahagi sebelah. Tentang bahagi sebelah. Saya takut hantu. Kalau saya hantu, tak takut sangat. Okey, jadi tentang bahagi sebelah. Kedudukan sudut kita di sini, tentang kita adalah 3, sebelah kita adalah 4. Okey, jadi boleh terus tulis. Negatif 3/4 sebab tentang bahagi sebelah. Okey, jadi dah siap. Ini jawapan dia negatif 3/4. Apa yang dapat cikgu simpulkan dekat sini adalah apabila soalan beri nilai contoh cos X atau tangent Y, sudut dia beri itu tak ada segitiga ataupun di luar segitiga. Kita boleh dapat nilai yang sama dengan menggunakan sudut rujukan sepadan dia. Okey, jadi untuk guna sudut rujukan sepadan, awak kena kenal pasti dulu tanda nilai dia sama ada positif atau negatif. Kemudian buat macam biasa, guna rumus trigonometri. Okey, jadi dah siap. Ini adalah contoh 8, buku teks muka surat 182. Sekumpulan murid menghasilkan sebuah lengan robotik dengan panjang 15 cm seperti yang ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Lengan robotik itu diprogramkan untuk memindahkan satu objek dari titik P ke titik Q. Diberi bahawa cos theta sama dengan negatif 0.866 dan theta dalam julat 0 hingga 180 darjah. Hitung sudut theta dan jarak dalam sentimeter di antara titik P dan titik Q. Okey, jadi daripada ayat panjang-panjang ni kita keluarkan data yang ada. Pertama sekali cikgu nampak dia beri cos theta sama dengan negatif 0.866. Okey, kemudian kita cari apa yang soalan nak. Soalan nak dua benda dekat sini iaitu pertama hitung sudut theta.
Yang kedua, soalan minta pada kita jarak di antara titik P dan titik Q. Okay, jadi ada dua soalan, hitung sudut theta dan jarak dari titik P ke titik Q. Okey, jadi di mana titik P ke titik Q tu? Maknanya awak akan sambungkan daripada P pergi Q, dia minta awak jarak dia berapa. Okey, jadi kita akan selesaikan sama-sama. Soalan pertama yang kita akan selesaikan ialah menghitung sudut theta. Kita nak tahu sudut theta ni berapa. Okey, jadi data yang dia telah beri ialah cos theta sama dengan negatif 0.866. Okey, jadi kawan-kawan, ini macam cara cikgu dah ajar sebelum ni, iaitu apabila diberi nilai, kita kena cari theta ni. Okey, jadi rujuk rajah. Okey, jadi ni rajah dia. Soalan nak theta ni berapa? Bila soalan minta theta berapa, maksudnya dekat sini kita kena gunakan nilai yang dia beri ni. Okey, jadi untuk selesaikannya, dia ada kaitan dengan sudut rujukan sepadan di sini. Okey, jadi ni sudut rujukan sepadan. Jika kita tekan kalkulator, kita akan dapat nilai sudut rujukan sepadan dahulu. Okey, jadi caranya, stepnya adalah yang pertama, kita akan cari nilai sudut rujukan sepadan. Okey, jadi tekan cos inverse cos 0.866. Negatif tak payah tulis dulu. Okey, jadi lepas awak tekan nilai ni, awak akan dapat nilai dia adalah 30 darjah. Okey, 30 darjah ni apa? 30 darjah ni adalah nilai sudut rujukan sepadan di sini. Ni 30 darjah. Kita dapat 30 darjah, dia punya sudut rujukan sepadan. Dengan kita pindahkan cos ke sebelah, negatif jangan disalin. Okey, step yang kedua ialah tentukan kedudukan sukuan dia. Macam mana cara nak tentukan? Awak rujuk nilai negatif ini. Okey, jadi sebab dia negatif, kita boleh buat 4 sukuan Al-Quran, Sunnah, Tonggak, Kejayaan. Cos negatif pada sukuan ke 2 dan juga 3. Okey, jadi cos negatif pada sukuan kedua dan ketiga. Tapi bila kita rujuk soalan, dia hanya ada kaitan pada sukuan pertama dan kedua. Okey, jadi automatik sukuan ketiga ni kita akan abaikan dia. Jadi abaikan sukuan ketiga, kita tahu dia pada sukuan kedua. Okey, jadi nak dapat nilai theta. Theta kan daripada kosong sampai jari ni theta. Kita akan tolakkan 180 darjah dengan 30 darjah. Kita akan dapat 150 darjah. Okey, siap. Itulah jawapan bagi theta. Berapakah sudut theta? Sudut tersebut ialah 150 darjah. Okey, jadi dia macam ni. 150 darjah dia dah tunjukkan jawapan dia. Okey, seterusnya kita akan selesaikan soalan kedua, iaitu jarak bagi titik P dengan titik Q. Macam cikgu cakap sebelum ni, dia akan sambungkan titik P ke titik Q. Kemudian dia minta jarak dia. Okey, jadi cikgu sambung ni dulu sikit. Okay, jadi ni P per Q, P ke Q dan dia minta jarak dia. Okey, jadi untuk selesaikan soalan ni, kita akan menggunakan konsep teorem Pythagoras di mana kita akan cari panjang, kita akan cari dua sisi ni punya panjang untuk cari PQ. Dia akan jadi bentukkan satu segitiga. Okey, jadi sebelum kita pergi lebih jauh, boleh tengok rajah di bawah ni. Okey, jadi ni gambar asal. Ini adalah sudut rujukan sepadan. Macam soalan sebelum ni, kita dah tahu sudut rujukan sepadan kita ialah 30 darjah tadi. Okey, jadi kita akan keluarkan segitiga hujung ni. Kita akan keluarkan jadi segitiga ni supaya kita dapat panjang QR dan RO. Okey, jadi kalau pelajar keliru, mana datangnya R ini satu titik sebagai rujukan. Awak nak letak huruf apa-apa pun boleh, tak ada masalah. Jadi ni segitiga tersebut, QR, RO dan QO. Cikgu keluarkan dia jadi seperti di sebelah. Jadi kita tahu dia punya sudut di sini 30 darjah.
O, Q. Yang ini tak tahu. Dia punya QO kita tahu dia 15. Sebab apa? Sebab panjang dia sama. Sini 15, sini pun 15. Okey, jadi daripada gambar ini kita akan cari panjang QR. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, awak kena ingat dulu dia punya nama-nama sisi. Okey, ini adalah sudut dia, sudut 30. Sisi yang bertentangan dengan dia, nama dia adalah sisi tentang. Okey, jadi cikgu labelkan ini sisi tentang. Ini hipotenus sebab dia paling panjang dan dia bertentangan dengan sudut 90 darjah. Okey, dan ini adalah sisi sebelah. Okey, jadi bila dah tahu semua nama sisi ni, kita ingat kita punya formula trigonometri pula. Saya takut hantu, kalau saya hantu, tak takut sangat. Okey, jadi pertama sekali cikgu akan cari panjang sisi bagi Q ke R. Cikgu nak cari panjang sisi QR, saya akan gunakan sisi tentang dan hipotenus. Okey, jadi bila rujuk pada kita punya formula, yang ada tentang dan hipotenus adalah sin. Okay, jadi cikgu gantikan dalam persamaan sin 30. Sin 30 darjah sama dengan tentang bahagi dengan hipotenus. Okey, jadi tentang dia tak tahu QR, hipotenus dia adalah 15. Okay, jadi QR, kita buat persamaan linear biasa, 15 darab sin 30 darjah. Tekan saja kalkulator, pelajar akan dapat nilai dia adalah 7.5. Okay, jadi kita dah dapat QR sama dengan 7.5. Siap. Okay, itu untuk panjang QR. Okay, jadi dekat sini tadi, kita tahu QR 7.5. Okay, jadi cikgu tuliskan. Ini 7.5. Okey, bawah dia pula. Kita nak tahu panjang O pergi R. Okey, jadi kita nak tahu panjang OR ni. O pergi R. Kita nak tahu panjang dia supaya kita boleh guna teorem Pythagoras di sini untuk cari QP. Okey, jadi nak dapat OR, kita balik kepada rajah segitiga di bawah ni. Okey, jadi cikgu tulis yang ni tadi 7.5. Okey, nak dapat OR ada dua cara. Sama ada awak guna teorem Pythagoras juga. 15 kuasa 2 tolak dengan 7.5 kuasa 2 kunci kuasa 2. Tapi cikgu nak guna dengan tangent 30 ni. Okey, jadi sudut yang ada kaitan ialah sisi yang ada kaitan ialah sisi sebelah dan juga sisi hipotenus. Okey, jadi sebelah dengan hipotenus kalau kita rujuk pada formula, dia adalah cos. Jadi cikgu akan guna cos 30. Cikgu buat pengiraan di bawah. Cos 30 darjah sama dengan sebelah bahagi hipotenus. Sebelah. Cos sebelah dia adalah panjang OR yang memang kita nak cari. Jadi cikgu pun tulis OR dibahagikan dengan hipotenus dia 15. Kira buat pengiraan macam tadi lagi. OR sama dengan 15 darab cos 30. Okay, jadi kita dapat jawapan OR sama dengan 12.99. Okey, jadi kita dah dapat nilai OR di sini. OR adalah 12.99. Apa yang soalan minta adalah panjang QP. Okey, jadi nak dapat panjang QP, senang saja kita guna teorem Pythagoras. 15 ni awak tambahkan dengan 12.99. Nanti buat teorem Pythagoras. Okey, jadi cikgu buat panjang QP. Saya tulis kat bawah ni. QP sama dengan punca kuasa 2. 7.5 kuasa 2 ditambahkan dengan 27.99 kuasa 2. Okey, jadi tekan saja kalkulator, kita dapat QP kita adalah 28.98 cm. Okey, jadi siap. Inilah jawapan bagi QP. Okey, jadi jika pelajar tertanya-tanya mana datang 27.99 ni adalah cikgu tambahkan 12.99 dengan 15 ini. Okey, jadi jawapan akhir dia adalah 28.98. Di manakah 28.98? Pada kedudukan daripada
P pergi Q. Okey, jadi dah siap. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.